19. Ahmad, Ravi dan 5 orang murid lain duduk pada satu baris 6 buah kerusi dengan keadaan seorang daripada mereka dikehendaki berdiri. Okey, cari bilangan cara dengan keadaan Ahmad dan Ravi duduk di kerusi hujung. So, ada 2 orang kan? Ravi dengan Ahmad. So, sini ada 2 pilihan, sama ada Ravi, sama ada Ahmad. Kalau Ravi duduk di depan, Ahmad duduk di belakang. So, sini ada 2 pilihan, seorang duduk, tinggal 1 pilihan je. So, tengah-tengah ada 5 orang, tapi ada 4 kursi sahaja. So, 5 pilihan, kemudian seorang dah duduk, tinggal 4 saja kan? Seorang duduk, tinggal 3 orang. Okey, 3 orang dah duduk, tinggal 2 orang. Seorang lagi berdirilah di belakang lah, atau di tepi. So, jawapan dia guna 2 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 sama dengan, okey, guna kalkulator kita dapatlah jawapan. Okey, soalan 20. Terdapat 8 batang pensel yang berlainan warna di dalam sebuah kotak. Bilangan cara 2 batang pensel boleh dipilih daripada kotak itu. Okey, so 8C2 iaitu 28. 8C2 28. So, kemudian okey, soalan yang seterusnya. Okey, cari bilangan cara sekurang-kurang 5 batang pensel boleh dipilih dari kotak. So, ada 5, 6, 7, 8, 9. 9 tak ada sebab dia ada 8 sahaja. Okey. Boleh? Okey, guna kalkulator lah. Okey. So, kemudian kita tengok soalan 21. So, satu set 8 nombor mempunyai min 15.5 apabila sebuah... Okey, tengok kat sini lah. So, S ditolak daripada set itu, min baharu adalah 16. So, kita ada 2 maklumat lah. Okey, 15.5. So, ada 8 kan? Asas dia ada 8. Jadi, kita kali dengan 8, kita dapat 124. So, kemudian kita ada 2 maklumat kan? Yang 16. Okey, min dia ada 16, min baharu ada 16. Tapi S dikeluarkan tinggal 7. Bilangan dia tinggal 7 sahaja. Jadi, kita dapat jumlah baharu iaitu 112. So, untuk dapatkan S, jumlah 124 tolak dengan 112, kita dapat 12. Yang ni tolak dengan ni. Yang lama tu tolak yang baharu ni. Okey. So, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan 22. Okey, sila cari keberangkalian bahawa dua-dua orang tu dipilih sebagai bendahari. Kalau Aina dapat jadi bendahari 1/4. Kalau Fairuz dapat jadi bendahari adalah 2/5. Okey ya. So, kita tulis dulu keberangkalian Aina dengan keberangkalian Fairuz. Okey, 1/4 dengan 2/5. Jadi kita darablah. Dua-dua orang dapat jadi, dipilih jadi bendahari. So, seterusnya. Okey, soalan. Okey, seterusnya. Hanya seorang dapat dipilih sebagai bendahari, sama ada Aina atau sama ada Fairuz. Okey. Boleh kan? Soalan B ya. Ini B kan? This one is B. Okay. So, kalau Fairuz jadi bendahari, Aina tak dapat jadi bendahari lah. So, 3/4. Okey, macam mana dapat 3/4? Dia guna 1 tolak 1/4. Ini Aina dapat jadi. Okey, bendahari. Ini Aina tak dapat jadi, Fairuz dapat dipilih sebagai bendahari. Okey, ataupun kalau Aina jadi bendahari, 1/4 darab dengan 3/5 iaitu Fairuz tidak dapat dipilih. 1 tolak 2/5 dapat 3/5 iaitu kita dapat jawapan.
Okey. Okay. So soalan seterusnya 23. Okey, ini soalan. Okey, dia ada dua segitiga kecil. Okey, yang berorek ni ialah okey. Tapak segitiga kecil ni yang berorek ni adalah 2/5 dari tapak segitiga besar. Okey, so maklumat dekat sini lah. Okey, maklumat semua dekat sini. Okey, so ketinggian segitiga kecil yang berorek ni adalah H. Yang besar, yang manakala yang segitiga besar tu adalah 5H. Okey, satu pin dibaring secara rawak ke arah segitiga ni. Okey, cari keberangkalian bahawa pin itu mengenai kawasan berorek keberangkalian. So, kita sekarang ni kita cari luas untuk kedua-dua, segitiga kecil dan segitiga besar. Okey, kita ada maklumat. Okey, ni maklumatnya. So, luas segitiga besar dengan luas segitiga kecil 1/2 darab tapak darab tinggi. 1/2 darab tapak yang kecil ni darab tinggi. Okey. Kemudian kita kembangkan. Okey, kita kembang. Dapat dah? B darab 5H dapat 5BH per dengan 2. So, 1/2 darab 2/5B darab H. Jadi, dapat BH per 5. Okey? Boleh ya? So, untuk dapatkan keberangkalian kawasan berorek per dengan jumlah kawasan ni. BH per 5, yang kecil ni, per dengan yang besar tu. Lepas tu, kita bahagi akan jadi darab lah. Jadi 2/25. Okey. Okey. Kemudian kita tengok soalan 24. Okey, soalan 24 ini tunjukkan binomial. So, siapkan P keberangkalian X kurang daripada 3 dalam sebutan A dan B. Okey, so kurang daripada 3 iaitu 0, 1, 2 tak terlibat 3. So, 0, 1, 2. Okey, keberangkalian dekat sini. Satu keberangkalian. Okey, jom kita cuba buat. Kosong keberangkalian. Okey, kita cuba buat. Tak dapat kan sebab dia nak dalam sebutan A dan B. So, dia tak dapat. Okay? Sebab ini kira kita dapat nombor. So, kita fikir lagi macam mana kita boleh terlibat dengan A dan B. Okey, kita tengok soalan. Okey, so ni kalau kita nak dapat yang warna merah, yang tik ni, cikgu tik ni. Okey, 1. Keberangkalian, jumlah keberangkalian adalah 1, iaitu 100%. Tolak yang ni, tak nak ni. Yang keberangkalian bagi 3 dengan keberangkalian bagi 4 ni. Okey? Dapat lah? Ini baru betul. Okey, tolak. Sebab dia nak dalam sebutan A dan B. Dia bukan nak nombor. Okey? Tolak yang tak nak. Okey, so kita tengok soalan B, sila cari nilai N dan P. N tu senang kan? N ialah ada 4. Okey. P. Okey, P adalah keberangkalian. So, macam mana kita nak buat? Okey, kita ambil kosong ni. Okey. Keberangkalian dia ada 81 per dengan 625. So, cikgu ambil yang kosong ni. Okey, 4C kosong, binomial kan? Ingat lah? Binomial. 4C kosong, P kuasa dengan kosong. Lepas tu kita dapat Q kuasa 4. 4 tolak kosong dapat 4 sama dengan 81 per 625. So, ini dapat Q kuasa 4. Okey, Q kuasa 4.
Boleh dapat? So, sama. Lepas tu, kita punca kuasa 4 bagi dua-dua belah. Kita dapat Q, iaitu 3/5. Okey, tapi soalan dia nak apa? Soalan dia nak P kan? Soalan dia nak P. So, P dan Q. So, P tambah Q dapat 1 kan? Okey, so kita tolak apa yang kita dapat. Okey. Boleh? Okey. So, kita tengok soalan seterusnya. 25. Soalan last ya. Okey. Kita tengok, iaitu mean kita dapat 170, standard deviation 16. Okey. So, sila cari ketinggian murid yang memberi skor piawai 0.6. Okey. So, macam mana kita nak buat? So, kita ada maklumat. Okey, ada dua maklumat ni. Okey ya, kita dapat ni. X tolak 170 per dengan standard deviation sisihan piawai. Okey. So, kita kira kita dapatlah. Okey. Boleh, ketinggian apabila skor 0.6, dia dapat ketinggian dia adalah 179.6. Okey, ingat nak? X tolak dengan mean per dengan sisihan piawai. Mu lah. Mu. Okey. Boleh kan? Okey, kita tengok soalan B. Okey, kita tengok soalan B. Okey, sila cari peratus murid dengan ketinggian melebihi 162. Okey, melebihi 162. So, uh, 162 tolak 170 per dengan 16. Boleh? Kita dapat 0.5, negatif 0.5. Lepas tu kita cari jawapan dia daripada jadual.